Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-115 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan kepada semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat dalam pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ini. Lalu kepada sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Namun saya pasti selalu sahabat-sahabat semua kebanyakannya telah mempunyai kitab ini. Saya nak tanya sebelum kita bermula, adakah suara saya jelas? Adakah suara saya jelas? Adakah video saya jelas? Lalu mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat ramai yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bersama. Lalu saya harap suara saya adalah jelas. Terima kasih kepada yang join. Terlalu ramai nama yang nak disebutkan di sini. Antaranya saya nampak Tina Izhar, Siti Mazura, Rosnani Kiyah, Kak Safia Sapian, Laila Khalid, Jamalia Manab, Ummi Zayhadi, Rusmini Aiza, Ummu Usama, Kasim Masya, Nurani Ahmad, Ijah, Galik Sprit, Ummi Zayhadi, Iza Salih, Aisyah Uthman, Nur Hayati Sulaiman, Nur Aini, Muhammad Tab, Kasim Masya, Fauziah, Nurdin Cik Din, Nur Rohida, Nur Hayati Yahya, dan ramai yang kata jelas. Terima kasih. Siti Mazura kata jelas daripada Kajang, Kak Safiah jelas, Ana Sukaimi daripada Singapura, Fauziah daripada Kajang, Kepong. Alhamdulillah. Lalu saya harap segalanya adalah jelas. Jom kita sambung pembacaan kita dalam kitab Al-Adhkar. Kita pun dah tiba pada siri yang ke-115. Hari ini kita nak sambung daripada riwayat yang ke-160, muka surat 166. Terima kasih Putrajaya, Kota Kinabalu pun ada, Kajang. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita daripada pelbagai tempat. Lalu hari ini kita nak sambung daripada muka surat 166. Muka surat 166. Dan kita nak sambung daripada ayat yang keempat. Apakah ayat-ayat yang sedang kita baca ini? Ayat-ayat yang sedang kita baca adalah dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi berkenaan tentang pentingnya zikir pada waktu pagi dan petang. Dan kita bersyukur Alhamdulillah pada kebanyakan pada waktu petang sekurang-kurangnya 30 minit ataupun 20 minit kita berkongsi tentang zikir-zikir. Moga-moga Allah terima amalan ini. Tapi sebenarnya waktu pagi di antara subuh hingga matahari terbit, sehingga waktu isyraq, dan kemudian petang di antara asar hingga maghrib, sebenarnya adalah waktu yang sangat penting untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir, dengan doa, dengan bacaan Al-Quran. Lalu sebab itu Imam Nawawi bawakan surah Taha ayat 130, surah Ghafir ayat 55, dan juga surah Al-A'raf ayat 205 yang kita telah baca sebentar tadi. Kita nak sambung daripada ayat yang keempat. Ayat yang keempat adalah ayat yang ke-52.
Firman Allah pada ayat yang ke-52 daripada surah Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Firman Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala, dan jangan, wa terjemahnya dan, la terjemahnya jangan, tatrud, engkau wahai Muhammad mengusir, menghalau, menolak pergi. Siapa? Ciri-ciri orang yang jangan dijauhkan daripada Nabi SAW adalah allazina, orang-orang yang yad'una, mereka menyeru, Rabb, Tuhan, hum, mereka, bil ghadah, pada waktu pagi, wal ashi, dan juga pada waktu petang. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan tentang ayat ini. Apa kata sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu? Nazalat fina. Ayat ini turun berkenaan tentang kami, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ada sababun nuzulnya. Kenapa tiba-tiba firman Allah dalam suratul An'am ini, dan jangan kamu usir wahai Muhammad. Kenapa? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ayat ini turun tentang kami, 6 orang sahabat miskin daripada kalangan muhajirin yang berada di Mekah. Dan kita pun tahu surah Al-An'am hampir keseluruhannya diturunkan pada awal Nabi SAW berdakwah di kota Mekah. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ayat ini turun tentang 6 orang daripada kami. Siapakah 6 orang itu? Aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua adalah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Yang keempat adalah Ammar bin Yasir. Yang kelima adalah Miqdad bin Al-Aswad. Dan yang keenam adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu 6 orang sahabat yang miskin daripada kalangan penduduk Mekah, daripada muhajirin, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Suhaib bin Sinan, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Miqdad bin Aswad dan Bilal bin Rabah. Mereka ini kerap berada bersama dengan Nabi daripada awal Islam lagi. Maka datanglah beberapa pemimpin Quraisy, antaranya Abu Jahal dan juga lain-lain. Mereka datang jumpa dengan Nabi SAW. Mereka berkata dengan Nabi, inna la narda an nakuna lihaula'i atba'a. Maka mereka berkata, wahai Muhammad, kami tak suka orang-orang miskin ni untuk duduk dekat dengan kamu. Kamu ajak kami masuk Islam, kami ni golongan VVIP, kata Abu Jahal dan lain-lain. Lalu kalaulah kau nak kami masuk Islam, engkau usir dulu, halau dulu, tolak pergi dulu jauh-jauh orang-orang miskin ni. Kami takkan join selagi mana ada orang-orang miskin ini bersama dengan kamu, wahai Muhammad. Sebab itu kata Abu Jahal dan pemimpin Quraisy yang lain, faturudhum anka. Maka Abu Jahal menggunakan perkataan uturud, maka usir mereka, halau mereka, tolak mereka jauh-jauh, wahai Muhammad. Selagi mana mereka duduk dengan kamu, bersama dengan kamu, maka kami tak akan masuk Islam, ugut Abu Jahal. Maka pada waktu itu turunlah ayat daripada surah Al-An'am ini, firman Allah kepada baginda Nabi, biarkan mereka kalau tak nak masuk Islam, biarkan mereka. Sebab mereka bukan masuk Islam pun. Maka sebab itu firman Allah, wala, dan jangan, taturud, kamu mengusir, wahai Muhammad, allazina, orang-orang yang yad'una, menyeru, maksudnya beribadah, berzikir, menyeru maksudnya berzikir, Rabba, kepada Tuhan mereka, bil ghada, pada waktu pagi, wal ashi, dan pada waktu petang, yuriduna wajhah, dan mereka ingat Allah, berzikir pada Allah semata-mata pada waktu itu mengharapkan ganjaran Allah, bukan kerana apa-apa. Mereka ingat Allah pada waktu pagi dan petang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu daripada sini apa yang kita nampak? Daripada sini yang kita nampak adalah bahawa sebenarnya sebahagian ulama menyebut, orang yang boleh ingat Allah pada waktu pagi dan petang, kerana itu waktu yang sibuk,
Waktu pagi dan petang, pagi manusia sibuk nak mula mencari rezeki. Petang selalunya manusia dah letih nak balik rumah berehat. Sebab itu sebahagian para ulama menyebut orang yang boleh ingat Allah pada dua waktu ini, mudah untuk dia ingat Allah pada waktu-waktu yang lain. Pada waktu yang lalai ini, pada waktu yang sukar ini, kalaulah manusia itu mudah untuk ingat Allah pada dua waktu yang Allah minta ini, pagi daripada subuh hingga matahari terbit, petang daripada asar hingga maghrib, orang yang mudah untuk ingat Allah pada dua waktu ini, dia akan mudah untuk ingat Allah pada waktu-waktu yang lain. Sebab itu kita tengok sekeliling kita, ini bukan waktu yang senang nak ingat Allah. Contohnya lepas maghrib, banyak sahaja orang yang mana pada waktu itu dia mengingati Allah di majlis ilmu dan sebagainya, kerana pada waktu itu memang dia berada di masjid nak tunggu isyak. Tapi berapa banyak, kalaulah sebelum PKP ni pun, sebelum adanya COVID, berapa banyak orang yang mana duduk di masjid ataupun duduk di rumahnya ataupun ingat Allah berzikir di antara kedua waktu ini. Ianya waktu yang sukar. Kita selalunya sibuk dengan pelbagai urusan kekeluargaan, ambil anak pergi balik sekolah, kadangkala pada waktu itu dengan perniagaan, pekerjaan, mungkin berada di atas jalan dan sebagainya. Lalu sebenarnya orang yang boleh ingat Allah pada dua waktu ini, sebenarnya dia akan mudah untuk ingat Allah pada waktu-waktu yang lain. Sebab itulah Al-Quran menekankan untuk ingat Allah pada ghadah, pada waktu pagi, wal ashi, dan pada waktu petang. Dan kenapa kita ingat Allah? Yuriduna wajhah, semata-mata mengharap ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang keempat. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengingati Allah pada dua waktu ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suasana rumah sahabat Nabi yang Allah puji. Firman Allah, fi buyutin, pada rumah-rumah, azinallah, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Allah telah izinkan, Allah telah perintahkan, an turfa'a wa yudhkara fi hasmuh, yang Allah telah perintahkan pada waktu itu untuk memuliakan dan pada waktu itu untuk disebutkan padanya nama-nama Allah. Lalu ini keadaan rumah-rumah yang mana pada waktu itu Allah perintahkan untuk mulia dan juga untuk pada waktu itu disebut nama Allah. Apakah keadaan rumah-rumah Allah pada waktu itu? Yusabbihu, ditasbih, dipuji, lahu, untuk Allah, fiha, di rumah-rumah ibadah ini, di masjid surau ini, bil ghudu, pada waktu pagi, wal asal, dan pada waktu petang. Orang yang boleh ingat Allah pada waktu pagi dan petang, firman Allah, ini keadaan para sahabat hati mereka. Firman Allah, rijal, mereka adalah orang-orang yang tidak tulhi, melalaikan, mereka ni tak dilalaikan dengan tijarah, perniagaan, wala baik, dan urusan jual beli, an zikrillah, daripada berzikir mengingati Allah, wa iqamis salah, mendirikan solat, wa itaiz zakah, menunaikan kewajipan berzakat. Apakah sifat orang yang ingat Allah pada waktu pagi dan petang? Lalu tadi kita nampak mula-mula Allah sebut para sahabat Nabi SAW, mereka pada waktu itu mengingati Allah pada waktu pagi dan petang. Dan Allah sebut kelebihan-kelebihan mereka yang lain. Daripada ayat ni pengajaran kita boleh nampak, orang yang biasa istiqamah ingat Allah pada waktu pagi dan petang, lagi-lagi di rumah Allah, di rumah sendiri semestinya, dan sekarang ni pun kita tak boleh nak berada lama di masjid surau, tetapi ketika mana seseorang itu dia boleh ingat Allah di rumah Allah, fi buyutin azinallahu an turfa wa yudhkara fi hasmuh, kalaulah kita boleh ingat Allah pada waktu pagi dan petang di rumah Allah, maka sifatnya adalah orang yang hati mereka tak lalai. Orang yang boleh ingat Allah pada dua waktu ni, hati dia tak lalai. Tak lalai daripada apa? Dengan perniagaan, dengan jual beli. Padahal selalunya dengan perniagaan dan jual belilah hati lalai.
Sebab itu dalam riwayat Imam Tirmizi, orang yang bila masuk ke pasar, dia boleh baca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, dia akan mendapat pahala 1,000,000. 1,000,000 pahala. Maka banyak orang tanya, kenapa punya banyak zikir punya pendek, doa masuk pasar punya pendek, tapi dapat pahala 1,000,000? Sebab waktu jual belilah pada waktu itu, manusia sukar untuk ingat Allah. Susah untuk ingat Allah. Kita tak payah nak masuk pasar, buka Shopee, Lazada cukup. Adakah kita ingat Allah? Waktu tengah buka Shopee dan Lazada tu, senang ke nak ingat Allah? Susah. Waktu tu masuk dalam, kan kalau Shopee, tekan, masuk basket. Masuk dekat basket. Tekan. Ish, ni lagi murah. Masuk lagi. Kemudian buang. Kita waktu tengah shopping tu, manusia dia boleh jadi leka. Boleh jadi lalai. Tengah shopping. Bukan sekadar kat Shopee, Lazada. Orang yang tengah shopping dekat Mekah dan Madinah waktu haji pun kita tengok macam mana. Orang tu kata 100 rial. Tak, 80, 50, tawar menawar. Ini pun cantik, jubah ni pun cantik. Nak beli kurma tu, ajwa tu, ini, itu, ini. Orang yang shopping ketika mana di tanah haram pun dia boleh lalai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini realiti, semua orang begitu. Kebanyakan orang adalah begitu. Ketika mana jual beli, hati dia lalai. Lagi-lagilah kalau dia nampak tanda-tanda macam contoh ada sale 90% diskaun, 100% diskaun, 200% diskaun. Lagi-lagi benda yang diminat. Kalau benda dia tak minat, semua orang tak terlalai. Benda yang dia minat. Ada orang minat dengan pakaian, ada orang minat dengan emas, ada orang minat dengan rumah, ada orang minat dengan apa. Maka pada waktu itu dia boleh lalai. Tetapi orang yang boleh ingat Allah pada waktu pagi dan petang, Allah sebut sifat-sifat mereka rijal. Rijal terjemahannya lelaki, tapi maksud di sini adalah lelaki dan perempuan. Rijal, mereka inilah orang-orang yang firman Allah, la tulhihim, tidak dilalaikan mereka ini bai'un, sebarang bentuk perniagaan. Tijarah, perniagaan. Wala bai', dan pada waktu itu tidak melalaikan mereka sebarang urusan jual beli. Dia tak lalai daripada apa? An zikrillah, dia takkan lalai semua benda ini daripada ingat Allah. Dia takkan lalai semua benda ini pada waktu itu daripada solat. Betul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam ada orang kata, betul, nak beli shopping dekat As-Safwa tu, dekat sebagainya. Bahkan kadang-kadang dah komat, lupa sampai waktu solat, turun daripada hotel nak pergi masjid, tapi sangkut dekat shopping komplek. Sampaikan sedar-sedar dah komat. Dengar komat tu, Allahu Akbar. Kadang-kadang begitu. Nasib baik komat sana punya kedai tutup. Kalaulah sana punya kedai tak tutup waktu komat, bagaimana? Lalu, ini manusia senang dilalaikan dengan urusan jual beli. Namun orang-orang yang mana dia boleh jaga dia punya waktu berzikirnya pagi dan petang. Waktu pagi dia jaga, waktu petang dia jaga. Maka pada waktu itu hatinya tak akan lalai daripada ingat Allah, daripada menjaga solat, daripada menunaikan zakat. Sebab itu firman Allah selepas daripada ayat 36 tu kita nampak, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, mereka bertasbih, menyucikan Allah pada waktu pagi dan petang. Terus datang ayat berikutnya, rijal, inilah orang-orang yang la tulhihim, tidak melalaikan mereka, sama ada perkara itu perniagaan ataupun jual beli, daripada apa? An zikrillah, daripada ingat Allah. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Bahkan firman Allah, mereka ini orang yang ingat Allah pada waktu pagi dan petang. Firman Allah, yakhafuna yauma, mereka ini takut yauman, akan hari, tataqallabu fihi al-qulubu wal absar, akan hari yang mana berbolak-baliknya hati dan juga pandangan mata. Itulah hari kiamat. Lalu sebenarnya antara kelebihan orang yang ingat Allah pada waktu pagi dan petang, hatinya tak mudah lalai.
Dengan syarat diingat Allah istiqamah. Bukanlah daripada seminggu diingat satu hari, dijaga zikir pagi dan petang, hari yang lain tidak. Dia kena jaga istiqamah. Maka pada waktu itu antara kelebihannya, hatinya takkan lalai. Hatinya akan sentiasa ingat tentang hari akhirat, akan sentiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah ayat yang kelima yang menyebut tentang pentingnya ingat Allah pada waktu pagi dan petang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keadaan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keadaan Nabi Daud pada surah Sad ayat yang ke-18. Inna sakharnal jibala ma'ah yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Sesungguhnya kami telah mudahkan gunung ganang untuk turut bertasbih memuji kami bersama-sama dengan baginda, dengan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Lalu ketika mana Nabi Allah Daud pada waktu itu berzikir, gunung ganang pun pada waktu itu turut berzikir bersama dengan beliau. Bilakah pada waktu Nabi Daud berzikir pada waktu itu? Yusabbihna, baginda berzikir pada waktu bil ashyi wal isyraq, pada waktu petang dan ketika mana matahari terbit pada waktu pagi. Lalu ini yang waktu Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam berzikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mula masuk pada hadis. Antara hadis-hadis yang menceritakan tentang zikir. Namun hanya tinggal 8 minit. Saya nak berkongsi tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentang solat gerhana. Lalu sebenarnya gerhana dah bermula, cumanya di Semenanjung kita tak akan nampak jelas. Di Semenanjung kita tak akan nampak jelas. Sebenarnya gerhana seperti mana yang saya telah sharekan pada posting saya sebelum ini, gerhana mengikut Balai Cerap Negeri Selangor dan juga daripada website Jabatan Wilayah Persekutuan dan lain. Gerhana dah bermula jam 5.44. Gerhana dah bermula jam 5.44 dan pada jam 6.30 pihak Balai Cerap Selangor, maksudnya salah satu daripada Majlis Agama Islam Selangor punya bahagian, maksudnya pengkhususan dalam ilmu falak, Balai Cerap Selangor, mereka kata mereka akan buat live stream tentang gerhana pada jam 6.30. Lalu sahabat-sahabat nanti boleh pergi ke Facebook page Balai Cerap Selangor, ataupun kalau mereka dah mula, saya akan sharekan dekat Facebook page saya tentang permulaan gerhana. Lalu sebenarnya gerhana dah mula 5.44 tadi. Cumanya kita boleh untuk mula solat gerhana selepas maghrib, kalaulah kita mampu sampai gerhana habis. Sebab solat gerhana ni memang panjang dan lama. Nabi SAW solat panjang dan lama. Lalu bilakah gerhana habis? Gerhana akan habis pada ketika mana jam 7, gerhana akan berakhir pada jam 8.53. Jam 8.53 gerhana habis. Lalu kalaulah kita mampu, kita solat daripada selepas solat fardu maghrib, janganlah nanti solat gerhana tak solat maghrib pula. Kerana semangat sangat gerhana ni, langsung lupa solat maghrib. Tapi kalaulah mampu, maka solat maghrib dulu. Dan kalaulah mampu, solat daripada selepas solat maghrib sampailah habis gerhana. Bilakah habis gerhana? Pada jam 8.53. Daripada lepas maghrib sampai jam 8.53, lepas tu baru solat isyak. Dan kalaulah tak mampu, maka solat 2 rakaat selepas daripada solat fardu maghrib. Solat 2 rakaat. Apakah niat dia? Niat dia saya dah kongsikan dalam posting saya sebelum ni. Usolli, sama-sama sahabat ikut. Usolli sunnatal khusuf raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat gerhana bulan khusuf, maksudnya gerhana bulan, kerana Allah. Itu kalau solat sendiri. Afdalnya solat berjemaah, kerana kebanyakan orang memang ada kat rumah sekarang. Ajak anak-anak kita, pasangan kita, isteri ataupun suami kita, mak dan ayah kita dan sebagainya, maka ajak mereka untuk solat sekali.
Kalaulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak solat berjemaah, maka niat imam sebagai imam, makmum sebagai makmum. Usalli sunnatul khusu fi raka'ataini ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Solat ini berbeza sedikit daripada solat-solat yang lain. Dia 2 rakaat, tapi 2 rakaat selalunya 2 kali berdiri. Ini adalah 4 kali berdiri. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, angkat takbir. Sahaja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah, makmum ataupun imam. Allahu Akbar. Kemudian baca. Digalakkan untuk membaca bacaan yang panjang. Kita khatamkanlah juz amma tu kalau kita hafal, ataupun bacalah yasin kalau hafal, ataupun bacalah pada waktu itu contohnya apa-apa surah al-waqiah ke yang kita hafal. Dan kalaulah kita tak hafal banyak, maka kita boleh sahaja untuk tengok Al-Quran, letakkan Al-Quran di depan, maka kita tengok, baca 2 muka surat ke dan sebagainya. Lalu baca, digalakkan untuk baca bacaan yang panjang. Kalaulah tak tahu, maka boleh sahaja baca surah yang sama berulang-ulang. Digalakkan untuk berdiri panjang, kerana sunnatnya Nabi SAW akan solat sepanjang waktu gerhana. Dan kalaulah tak mampu, tak mengapa, 2 rakaat pendek pun tak mengapa. Lalu bagaimana? Maka berdiri, baca Fatihah dan surah. Kemudian rokok. Allahu Akbar, rokok. Baca tasbih dalam rokok. Kemudian bangun daripada rokok. Sami'allahu liman hamidah. Bangun daripada rokok. Tapi bangun daripada rokok, baca balik Al-Fatihah dan surah. Kerana setiap rakaat ada 2 kali berdiri. Maka bangun daripada rokok, maka pada waktu itu baca balik Al-Fatihah dan juga surah. Kali kedua. Lalu rakaat pertama, tapi berdiri yang kali kedua. Berdiri yang kali kedua. Kemudian bila dah habis baca Al-Fatihah dan surah pada berdiri yang kedua, maka rukuk. Allahu Akbar. Ini adalah rukuk yang kedua untuk rakaat yang pertama. Bangun daripada rukuk tersebut, yang kedua tadi, bacalah i'tidal. Dan ketika mana selesai i'tidal, maka sujud 2 kali. Jangan pula sujud 4 kali. Sujud adalah 2 kali. Selesai rakaat pertama. Kemudian bangun untuk rakaat kedua, begitu juga. Saya dah sharekan di posting sebelum ini, yang saya ambil daripada perkongsian yang ada di Facebook page Jabatan Agama Islam dan juga pejabat mufti wilayah persekutuan. Ketika mana dah habis, maka kalaulah kita berjemaah, maka pada waktu itu sunat untuk khutbah. Khutbah boleh ambil daripada Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Saya dah sharekan di situ link khutbah ataupun khutbah daripada Jabatan Agama Islam Selangor punya khutbah gerhana. Maka baca khutbah. Dan kalaulah tak baca khutbah pun tak mengapa. Ianya adalah sunat. Dan selepas khutbah, maka selesai. Tapi kalaulah seorang-seorang, maka tak adalah khutbah. Ni solat seorang-seorang, tiba-tiba ambil tongkat bagai khutbah. Lalu semua tengok, dah kenapa nenek aku ni, atuk aku, tiba-tiba khutbah seorang-seorang ni, tak ada makmum depan, tak ada siapa. Tapi kalaulah seorang-seorang, maka tak perlulah khutbah. Kita bacalah khutbah tu seorang-seorang, ambil pengajaran daripadanya. Lalu ini dia 2 rakaat, 4 kali berdiri dan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud pada kedua-dua rakaat ini. Lalu kita pun dah nak 6.30 dah. Lalu nanti saya akan sharekan di Facebook page Umar Aziz bila dah mulanya live daripada Balai Cerap Selangor, kerana mereka kata mereka akan sharekan akan live berkenaan tentang ni. Mereka akan sharekan pada jam 6.30 nanti kalau ikut perancangan mereka. Lalu nanti sahabat-sahabat boleh join going live in 41 second, dia kata. Okey, Balai Cerap Selangor akan buat live tentang gerhana nanti. Bukan solat gerhana, tentang gambar gerhana dan sebagainya. Saya berhenti di sini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendoakan untuk keluarga saya. Moga Allah SWT permudahkan segala urusan, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Insya-Allah jika saya ada kesempatan, saya akan buat live dalam tempoh-tempoh ini.
Alhamdulillah nenek saya baru keluar daripada ICU, masuk ke ward biasa dan sebagainya. Tapi ayah saya pula mula sesak nafas dan sebagainya. Doakan insya-Allah apa Allah SWT akan buat yang terbaik berkat daripada doa-doa sahabat semua insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Harap sahabat-sahabat dapat melapangkan masa dan sama-sama mengamalkan solat sunat gerhana nanti. Yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua.